Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Besharun Niza, nombor matrik S56256, akan membentangkan idea keusahawanan saya iaitu vertical farming. Saya akan menerangkan latar belakang syarikat saya. Nama syarikat ialah Gedung Rimbun Sendirian Berhad. Diasaskan oleh saya, Muhammad Hilmi Besharun Niza, pada Januari 2020. Saya yang membesar di bandar menginginkan sayuran yang segar dan murah serta selamat. Sekitaran bandar yang dipenuhi hutan batu menyukarkan keinginan saya. Di bandar banyak kawasan tepian yang lapang seperti gudang lama dan kawasan atap bangunan. Boleh dimanfaatkan untuk tanaman sayuran dengan teknologi terkini seperti hidroponik dan aquaponik. Objektif syarikat ialah yang paling utama ialah meningkatkan kadar sara diri tanaman sayuran di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia amat bergantung kepada sayuran import yang tidak boleh. Kebanyakannya sayur-sayuran yang tidak boleh ditanam di Malaysia seperti bawang, kobis bulat dan tanaman-tanaman tanah tinggi. Seterusnya, syarikat kami juga ingin memelihara alam sekitar dengan penggunaan teknik hidroponik yang mengurangkan penggunaan air serta menjimatkan penggunaan tanah. Selain itu, syarikat kami juga ingin menghapuskan penggunaan racun perosak. Seterusnya, menjimat penggunaan sumber tidak boleh diperbaharui seperti minyak untuk pengangkutan sayur dan memperkenalkan industri tanaman alaf baru. Syarikat kami ingin memperkenalkan teknik tanaman yang terbaru dan menghapuskan persepsi orang ramai bahawa tanaman ini merupakan tugas yang kotor dan memerlukan tenaga yang banyak. Berikut merupakan carta organisasi syarikat diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian pentadbiran, kejuruteraan dan pembangunan serta perancangan dan maklumat. Perancangan dan maklumat dianggotai oleh Pegawai Pertanian Kanan dan dibantu oleh Pegawai Pertanian. Manakala bahagian pentadbiran dianggotai oleh Pegawai Pentadbiran dan akaunten yang menjaga kewangan syarikat. Kejuruteraan dan pembangunan dianggotai oleh Pegawai Penyelidik Pertanian, dibantu oleh Pegawai Perlindungan Tanaman, Pegawai Pengeluaran Tanaman, Pegawai Penyelidik dan Pegawai Pembangunan Teknologi. Setelah melakukan kajian pasaran, jenis sayuran yang dipilih oleh syarikat kami ialah kobis, salad, sawi dan kangkung. Sayur-sayuran daun hijau ini dipilih kerana memerlukan masa yang pendek untuk dituai. Seterusnya dapat memberikan pulangan yang tinggi. Sayuran-sayuran ini juga jika ditanam secara konvensional ataupun di luar di atas tanah memerlukan penjagaan yang rapi dan penggunaan racun yang sangat banyak. Hal ini kerana sayuran hijau amat menarik musuh-musuh mereka seperti serangga perosak. Penanaman sayuran hijau dalam kawasan yang terkawal dan tertutup seperti bangunan dapat mengelakkan kehadiran serangga perosak. Lokasi dan keluasan tanah. Ladang moden ini ataupun vertical farming ataupun ladang bertingkat yang terletak di tengah kota membolehkan masa penghantaran hasil tuai kepada pengguna dapat dikurangkan ataupun dipendekkan. Penggunaan teknologi terkini dapat membina vertical farming ini di mana sahaja seperti kompleks membeli belah, ruang, gudang atau rumah kedai. Lokasi cadangan ialah Garden Standard Office di Kota Damansara. Lokasi ini dipilih kerana ia terletak di tengah-tengah bandar dan berdekatan dengan pasar raya besar seperti Jaya Hypermarket dan Pasar Raya NSK. Ini dapat memudahkan logistik dan sebagainya. Berikut merupakan kedudukan dari atas lokasi cadangan. Lokasi ini juga terletak berdekatan dengan lebuh raya, memudahkan penghantaran hasil tuaian ke serata tempat. Luasan premis ialah 1474 kaki persegi dan cadangan keluasan untuk tanaman sayur ialah 1000 kaki persegi. Jakaan hasil tanaman per kaki persegi ialah 2.4 kilogram. Implikasi kewangan. Harga pasaran bagi daerah Petaling secara purata bagi sayuran kobis ialah RM400 per 100 kilogram.
Sayur salad RM800 per 100 kilogram. Sayur sawi RM650 per 100 kilogram. Kangkung RM400 per 100 kilogram. Berikut merupakan aliran tunai bagi vertical farming ini. Aliran tunai ini disediakan untuk tempoh 5 tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Jangkaan hasil tanaman bagi keempat jenis sayur ialah RM1,240,000 bersamaan dengan RM62,000 per jenis sayur. Aliran tunai keluar adalah untuk kos upah pekerja, sewaan premis, bil elektrik, bil air, set hidroponik ataupun kawasan tanaman, spektrum LED light untuk pencahayaan, carbon dioxide generator untuk membantu pertumbuhan pokok, benih, baja dan pembukusan. Seterusnya, sayuran-sayuran ini juga dipasarkan ke luar negara. Antara negara pilihan, 3 negara utama pilihan ialah negara Singapura, negara Hong Kong dan negara Qatar. Negara-negara ini dipilih kerana mempunyai permintaan sayuran yang tinggi dan juga kekurangan tanah pertanian. Kerana negara-negara ini mempunyai luas kawasan yang kecil dan semua kawasannya telah dibangunkan untuk menjadi bandar. Singapura mempunyai 5,915,821 penduduk. Hong Kong mempunyai 7,583,538 penduduk. Qatar mempunyai 2,950,228 penduduk. Negara-negara ini mempunyai agensi ataupun badan berkaitan yang mengawal dan mengawasi jenis-jenis sayuran dan makanan yang masuk ke negara mereka. Bagi negara Singapura ialah Singapore Food Agency, Fruits and Vegetables. Bagi negara Hong Kong, Center for Safety, the Government of the Hong Kong Special Administrative Region. Bagi Qatar, the Ministry of Municipality in the State of Qatar and the Ministry of Public Health. Negara Singapura mempunyai peraturan dan untuk mengimport makanan seperti sayur-sayuran dan sebagainya. Antara syarat-syaratnya adalah memastikan hasil tanaman itu adalah selamat untuk dimakan dan seterusnya mempunyai label yang cukup dan tepat. Bagi produk yang selamat untuk dimakan, produk tersebut mestilah mematuhi Joint FAO-WHO Codex Alimentarius Commission yang mengawasi residue of toxic chemical level. Produk tersebut mestilah mematuhi had ataupun dos racun yang dibenarkan. Tetapi produk sayuran pada syarikat kami tidak menggunakan racun. Hal ini kerana sayuran kami ditanam di dalam kawasan yang terkawal dan bebas daripada racun serangga dan serangga perosak. Label pada pembungkusan juga amat penting, seperti nama dan alamat pengeluar sayuran, maklumat produk dan tarikh ekspor. Bagi negara Hong Kong yang diawasi oleh Center for Food Safety, relocationnya adalah hampir sama dengan negara Singapura di mana ia tertakluk pada Part 5 of the Public Health and Municipal Service Ordinance Cap 132 dan asas-asas requirement-nya adalah seperti tidak menggunakan racun perosak dan memerlukan pembungkusan yang lengkap serta identiti produk. Bagi negara Qatar pula, ia tertakluk pada Phytosanitary Certificate for Export of Plant and Plant Products yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Qatar
Bagi pasaran domestik, syarikat kami telah menyasarkan pelanggan di bandar. Hal ini kerana di Malaysia 62% penduduknya adalah berada di bandar. Masalah utama penduduk di bandar adalah kekurangan sumber makanan. Kekurangan sumber makanan di sini bermaksud kekurangan sumber makanan yang segar dan murah. Kekurangan tanah pertanian di bandar menyukarkan penduduk bandar untuk mendapat hasil makanan yang segar. Hasil makanan seperti sayuran dan daging amat tinggi harganya di bandar. Selain itu, kesegaran sayuran yang tiba dari kawasan luar bandar ke bandar amatlah rendah. Ini kerana perjalanan yang diambil untuk ke bandar adalah jauh. Jadi penggunaan racun dan penyegar amat banyak. Pengguna juga mahukan sayuran yang organik dan bebas daripada racun serta kelainan daripada sayur konvensional. Unique selling proposition adalah kelainan produk-produk kami daripada syarikat-syarikat lain yang menawarkan produk yang hampir sama. Jadi syarikat kami menawarkan konsep farm to fork. Farm to fork bermaksud pengurangan proses daripada tuaian kepada pengguna. Kami ingin mengurangkan proses yang tidak perlu seperti proses logistik dan proses simpanan di gudang untuk menjamin kesegaran kepada pengguna. Farm to fork dapat memberikan pengguna sayuran yang segar dan lazat. Tagline syarikat kami ialah The Future Fresh Produce Next Door. Ini bermakna hasil sayuran menggunakan teknologi alaf baru yang dekat dengan rumah. Sekian, itu saja pembentangan idea keusahawanan saya iaitu vertical farming.